Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Kasihi si Tuan Imam, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia kita dapat sama-sama pada pagi yang bahagia ini kita berada di dalam satu majlis ilmu, dan kita berada di pagi yang baik sempena dengan Ramadan al-Mubarak, dan kita merafakkan tinggian syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala makbul permintaan kita yang kita pohon dalam bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah kami di dalam bulan Rejab dan Sya'ban, dan sampailah kami ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita hari ini dah masuk hari yang ke-8. Duduk tak duduk, sudah 8 hari kita puasa. Ini menggambarkan tentang dunia ni sudah pun nak berada di ujung dia. Dulu kalau kita tengok kan, waktu kecil-kecil dulu kita lihat kalau puasa tu, nak tunggu buka puasa tu, puasa lama tu. Sekarang kejap Sagi lepas kuliah pukul 8, 11, 1, asar, buka puasa, buah Melaka. Cepat, gambarkan pergerakan masa tu cepat jalan. Sebab tu Nabi SAW dia sebut di dalam hadis dia menceritakan tentang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yataqarrab az-zaman fatakunu as-sanah kasyahri wa yakunu ash-shahr kal jum'ah fatakunu al-jum'ah kal yawm fayakunu al-yawm kas-sa'ah fatakunu as-sa'ah kadarmati bin nari atau kama qala. Nabi kata tidak berlaku kiamat melainkan jarak masa itu jadi cepat, dekat. Setahun seperti mana sebulan, sebulan seperti mana seminggu, seminggu seperti mana sehari, sehari seperti mana sejam, sejam seperti mana
macam kita cucuh api, kadar mati benar. Kita ambil mancis, kita letak dekat sumbu pelita, maknanya nak gambarkan cepat. Memang sungguh, dan hak Nabi sebut betul lah. Memang terasa sangat pergerakan masa itu cepat kalau nak bandingkan dengan zaman ini. Nak menggambarkan tentang dunia ni sudah berada di akhir, dan umur kita juga semakin ke depan, bukannya semakin ke belakang. Maka dengan sebab itu, apabila kita duduk dalam Ramadan ni, memang terasa apabila sebut hari Nabi, kita rasa baru je sembahyang tarawih tahun lepas ya. Sembahyang pula cepat masa, baru je sembahyang Jumaat, baru ni sembahyang pula, baru je buang undi, nak buang pula lepas raya ni. Cepat masa kan. Kita tengok masa berjalan cepat. Duduk-duduk kita rasa baru nak masuk 5 tahun dah. Itu menggambarkan tentang hadis Nabi sebut tu, dia cepat, pergerakan masa dia tu jalan dengan cepat sekali. Jadi sebab itu tuan-tuan, semua perkara ini ialah mengingatkan kepada kita tentang soal usia kita ni semakin lanjut, dan kita pula semakin dekat nak menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah dengan Ramadan ini kita cuba rebut sisa baki yang masih ada. Kita berada di penggal yang pertama, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Awal-awal Ramadan itu merupakan rahmat, dan kita harapkan supaya Allah Ta'ala menganugerah dan memberikan kepada kita rahmat. Pagi ini saya akan menghurai satu sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai peringatan kepada kita bersama, insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba' wa 'an umrihi fima afnah wa 'an jismihi fima ablah wa 'an malihi min aina iktasabahu wa ma anfaqahu wa 'an 'ilmihi maza 'amila bih, atau kama qala. Nabi kata, tidak bergerak kaki anak Adam di akhirat besok melainkan disoal dengan 4 perkara. Yang pertama ialah umurnya, ke mana dia habiskan umur yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Dan yang keduanya ialah tubuh badan dia ditanya ke mana digunakan, dia buat apa dengan Tuhan beri kepada dia tubuh jasad. Yang ketiga, harta dia, wa an malihi, harta dia, daripada mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Dan yang keempatnya ialah
ilmunya, adakah dia beramal dengan dia? Ini 4 perkara yang Allah Ta'ala dia akan soal kita semua. Tak kiralah awak orang alim ke, jahil ke, tuk guru ke, tuk haru ke, ulama ke, raja ke, Perdana Menteri ke, exco ke, buruh kasar ke, semuanya akan ditanya dengan 4 benda ni. Semua kata tak elak daripada 4 perkara ni. Pertama ialah ditanya berkenaan dengan umur yang Tuhan beri kita. Sebab itu Allah Ta'ala, Nabi SAW sebutlah hadis dia. Dia kata, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang terbaik dari kalangan kamu ialah orang yang umurnya panjang dan baik dari segi amalan. Di kita ni tuan-tuan, umur kita ni akan disoal, ditanya oleh Allah Ta'ala. Akan ditanya, disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dia akan ditanya. Ini yang perlu kita lihat. Tapi yang kita hendaknya supayalah, pasal umur kita ni, Tuhan ni dia tak bagi saja ni. Kita ni ada hutang dengan Allah. Hutang mesti dibayar. Sebab tadi kita ada bayar hutang, bagi-bagi buta subuh. Hutang kita. Dia tanya, kamu umur aku bagi panjang, kau buat apa? Bukan saja-saja kita bukan macam orang tak beriman. Orang tak beriman, orang kafir bolehlah. Dia hidup atas dunia ni, dia nak enjoy. Allah Ta'ala gambarkan watak orang-orang kafir dalam Quran. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ مَثْوًى لَهُمْ kama ta'kul an'am wan naru maswal lahum. Allah Ta'ala sebut orang-orang kafir yang tak beriman, mereka ni hidup ada apa? Ya'kulun, makan, wa yatamatta'un, enjoy. Tak ubah seperti mana mereka ini macam binatang, makan. Sebab tu Allah Ta'ala kata wan naru maswal lahum, neraka bagi mereka lebih afdal. Jadi kita tidaklah begitu. Bantu kita orang beriman, Tuhan tanya kita, mana aku beri kepada kamu umur kamu panjang, umur. Bantu kita ni, kita minta supaya biarlah umur kita ni panjang, panjang yang bermanfaat. Panjang tu biarlah yang bermanfaat. Itu yang Nabi sebut tadi. Orang yang terbaik dari kalangan kamu ialah orang yang umurnya panjang dan dia pula baik dari segi amal. Kita tak nak umur kita panjang sedangkan amalan kita tidak baik. Kita nak biar umur kita panjang tak apa, tapi amalan kita tu bagus. Kita tak mau amalan kita tak ada, umur kita panjang. Kita hidup atas dunia ni umur Masya Allah, Allah Ta'ala beri kepada kita panjang umur, tapi malangnya amalan kita kosong. Kita tanda bila umur yang panjang, tiba-tiba kita lihat dari segi amalan dan penghayatan kita ni tidak ada.
orang yang baik. Pasal kita semakin lama makin bagus. Sebab dia katakan tadi, apabila kita umur kita panjang, secara tak langsung membolehkan kita mengumpul amalan kita. Amalan kita. Dia sipir biasa, macam kalau tuan-tuan yang bekerja ambil skim EPF, makin lama kerja, makin saving kita banyak dalam EPF. Besok lepas, sekarang kita ambil 60, lepas tu dia bagi pencin 60 tu, buatnya dia tak bagi kita ambil umur 55 tahun. Lepas tu EPF tu pun tuan-tuan kena ingat, kena ambil duit pokok kita kan, duit riba dia tak boleh ambil. EPF ni antara yang orang melaku dan syarikat Arab banyak ni, di antara shareholder yang banyak di Labu. Tapi ambil duit tu ambil jugalah. Kita ada akaun kena perhati loh. Saya buat ada dekat 60,000 tapi tak tahu habis saya berapa tinggal. Saya akaun dah ambil lah kan. Apa kena perhati loh. Saya dia hantar selalu kita pada kita apa penyata tu kena tengok yang jangan ada ambil interest tu. Ambil, kena ambil dengan tinggal dah, ambil tinggal berapa ni dia punya mul semua, ambil semua tadi lah kan. Tuan-tuan ambil bagi untuk buat apa nama tandas, buat jalan-jalan umum, masalah amah tak apalah. Tapi kita tak ambil dia. Amat sayang lah, sepatutnya patutnya ada panel syariah yang kenali bahagian pelaburan. Dia tak kira sangat apa. Sama juga dengan tabung angkatan tentera, banyak juga yang melabur dalam syarikat Allah. Tak sepatutnya lah. Sebab tu kita ambil hak kita ya. Tapi EPF ni zakat tu kita keluar pada waktu kita beli rumah yang kita ambil akaun 2 tu, yang tu kena keluar zakat tu. Itu kena keluar zakat. Kalau macam kita ada keluar zakat, nak bayar 10%, nak bayar apa tak. Itu kena keluar zakat. Itu tak perlu tunggu haul. Pasal dia tu sudah kita simpan di dalam apa EPF tu. Walaupun kita tak perlu keluar setiap tahun, pasal dia dianggap bukan milik sempurna. Pasal kita tak boleh untuk tasarruf, tak boleh untuk kendalikan harta tu tadi. Jadi kita boleh pada majlis fatwa mengumumkan bahawa kita keluar zakat tu ketika kita dapat umur 55 tahun ataupun waktu kita ambil. Sekarang akaun 2 yang tuan-tuan ambil tu, itu yang tu kita kena ambil. Ataupun duit kita nak ambil, kena nak bayar perubatan sebagainya, itu kena ambil 2,5%. Kena bayar zakat tu. Bayar zakat, itu dia anggap sebagai milik kita. Okey, tak boleh tu. Syarah baik dia. Nak sebut ceritanya ialah makin lama kita kerja, makin banyak EPF. Jadi macam juga tuan-tuan pencin, makin lama tuan-tuan kerja, sekarang dapat pencin 2/3. 2/3 dulu setengah ya. Sekarang ni kalau tuan-tuan khidmat 30 tahun dah dapat 2/3 pencin kita. Jadi artinya saya nak buat analogi perbandingan, makin lama kita bekerja, makin banyak simpanan kita. Dan sama juga, makin lama kita hidup, makin lama kita pula, kalau banyak amalan kita, maka banyaklah pula dari segi simpanan amalan kita untuk kita nak berjumpa dengan Allah. Itu yang Nabi sebut, dia kata khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik dari kalangan kamu itu ialah orang yang umurnya panjang dan baik dari segi amalan. Ini bukan pasal apa, waktu dia mati nanti dia amalan dia banyak, kerana waktu hidup dia panjang umur. Itu yang kita minta kat Tuhan kan, selalu doa yang dibaca oleh awal tahun yang kita
kita baca Allahumma tawwil a'marana fi ta'atik wa ta'ati rasulik. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam kami mentaatimu dan juga mentaati Rasulmu. Kita minta dekat Tuhan supaya Allah Ta'ala tu mati kita tu dalam keadaan yang, supaya hidup kita tu panjang umur dalam keadaan kita taat kepada Allah dan Rasul. Ini kita minta kepada Allah Ta'ala. Kita minta begitu. Sebab tu ini yang Allah Ta'ala akan tanya umur usia kita. Dia akan tanya umur usia kita. Itu. Sebab itu ini yang kita sebut sebagai perkara yang memerlukan kita memahami tentang betapa perlunya kita adalah orang yang mengambil berat berkenaan dengan umur kita ni, dengan kita penuhkan amalan. Ramadan ni kita panggil apa? Penuh amalan. Ramadan dianggap sebagai syahrul mudha'af, bulan yang digandakan. Kita buat satu fardu subuh tadi, kita sembahyang tadi, seperti mana kama ada sab'ina faridah, kita buat satu fardu dalam bulan Ramadan ini menyamai dengan 70 fardu. Macam 70 waktu subuh kita sembahyang. Kalau kita buat pula sembahyang sunat, satu sunat menyamai dengan satu fardu. Besar ini yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad. Betullah, dia tak bagi macam Lailatul Qadar, dia hanya beri kepada umat Nabi Muhammadnya. Lailatul Qadar, pasal umur kita ni tak panjang. Nabi sendiri pun dia mati umur 63 tahun. Tak panjang umur umat Nabi Muhammad ni. Dia tak macam umat-umat Nabi dulu. Kita tengok dalam jejak Rasul, kita tengok kan kubur-kubur orang hidup yang panjang, umur dia panjang. Kita tak panjang. Lepas tu Nabi sebut, dia kata umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ni antara 60 hingga 70 tahun. Tak panjang umur Nabi Muhammad. Lepas tu kerajaan bagi umur pencen 60 tahun tu elok. Sempat makan pencen 3 bulan mati. Sebab tu tak panjang umur kita. Jadi kita katakan tadi dia cuma diberi gandakan, amalan kita tu digandakan dengan kita dapat tadi, kita dapat dengan kelebihan fadilat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka sebab itu kita tengok tentang perkara yang dinyatakan oleh Nabi itu, kita ni peluang untuk kita nak banyakkan amal kita waktu kita berada di dalam Ramadan ini. Kita gandakan. Kita pun tak tahu tahun depan kita bertemu atau tidak. Kita pun tak tahu. Kita syukurlah kerana kita dapat bertemu Ramadan. Bertemu Ramadan. Tahun depan tak tahu kita bertemu tak tahu lagi. Mungkin kita mati ke. Kawan kita dulu dia sembahyang sekali, tahun ni dia tak ada, dia meninggal. Tahun depan kita pun tak tahu. Tapi kalau nak mati pun biarlah, pilihan raya sebab mudi dulu lah. Tuan tak sempat nak mudi tu kan. Kalau kita banyak umur pun biarlah, kalau kita dah mudi lah kan. Kita tak tahu apa nasib kita untuk akan datang. Kita pun tak tahu akan datang. Sebab tu kita bersyukur pasal Tuhan dia beri kepada kita umur panjang sampai hari ni, dan kita kena rebut peluang itu supaya sisa-sisa umur hayat kita ni kita habis dalam keadaan yang baik. Kerana Allah Ta'ala tanya kita, kena ingat. Kemudian Nabi tanya lagi ialah wa'an jismihi fima ablah, daripada tubuh badan kamu ni, kamu guna untuk apa? Tubuh badan kamu
Kamu guna untuk apa? Kamu guna untuk apa tu badan? Aku beri kepada kamu sihat badan. Sakit apa dimaafkan. Nah Islam, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang sakit dia tak perlu puasa pun. Dia boleh, kalau dia sakit yang tak ada peluang untuk hidup dah, tak sembuh, dia kena bayar fidyah. Kalau sakit dia kena qada dia. Kalau sakit, ini kita sihat, Tuhan beri sihat, panca indera cukup lengkap, sihat badan kita, boleh jogging pagi-pagi, minggu sampai 2-3 kilo. Tiba-tiba nak mari surau, pasal apa tak mari surau? Sakit urat Ustaz. Urat. Tu kacau sikit lah. Waktu lain boleh duduk di kedai kopi tu bersembang sampai 3 jam boleh. Tak dengar pula kata sakit urat. Yang tu urat sikit. Jadi dia akan tanya kita, wa'an jismihi fima ablah. Kamu ni guna untuk apa ni aku beri kat kamu ni? Nikmat yang aku beri kepada kamu, nikmat sihat, nikmat panca indera yang elok semua. Kamu boleh bergerak sendiri, tak ada perlu bimbingan orang lain sebagainya. Tiba-tiba kamu tak gunakan. Macam mana kamu ni? Dan kan kamu, Allah Ta'ala aku beri kepada kamu nikmat yang banyak macam ni, tapi kamu tak gunakan nikmat yang aku beri kepada kamu ni. Itu yang kita katakan akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenaan dengan perkara ini. Badan Tuhan beri kita, kita syukur Allah Ta'ala beri kepada kita sihat. Tu badan kita pun yang sihat, elok, kita manfaatkan waktu kita sihat. Dan kita pun tidak sentiasa sihat, dan kita pun tidaklah sentiasa kuat. Kalau kita katakan umur kita semakin tua, semakin kita punya fizikal kita ni semakin lemah. Lemah. Dan dulu kita katakan macam umur, waktu kita umur 30 tahun bawah tu kan, kalau sekat ceramah, lepas ceramah 2-3 jam boleh bawa lagi kereta, drive seorang, mana boleh, tak perlu orang ni bawa, tak boleh lagi. Sekarang dah tak boleh. Sekarang kalau lepas ceramah setengah jam terus kolek. Dia dah masak, dia punya tenaga kita sudah tidak kuat gitu lagi. Ini biasa, lumrah biasa. Dia tidak bantu kita pun apabila kita ni kena buat jahat macam mana pun, kita kena fikir juga ada ketika kita ni akan menuju lemah, bukan sentiasa kita ni kuat. Ada seorang dekat kampung saya tu, dia cukup Samsin. Masa dia muda-muda tu, dia kalau dia tengok kat kedai kopi tu, kat kedai kalau mana dia tengok orang tu duduk bertengkar, tak bertumbuk lagi, sepak dua-dua. Dia kata pasal apa lambat sangat bertumbuk. Dia cukup Samsin. Waktu muda-muda tu cukup Samsin. Dialah anak dia kalau bertumbuk, kalah balik dia hambat, pergi tumbuk lagi. Kalau dia menang, kalau kalah dengan balik dia kata. Punya Samsin anak tu. Sampai turun ke anak sama. Tapi saya nak beritahu je lah, dia makin tua kan. Tapi kebetulan lepas tua, waktu dia tua umur tu, dia, ini tuan kita hidayat Tuhan, rajin, dia balik, dia bertaubat semua dengan taubat nasuha semua. Tinggal perbuatan-perbuatan, rajin mengaji, orang-orang tu Tuhan. Pusing. Kata cok, meninggal lah. Tapi mana nak sebutnya tentang dia matilah husnul khatimah. Cukup Samsin. Waktu hebat kan? Dan waktu tua, waktu dalam hari ketua dia pun tak larat dah. Tak larat dah. Dulu boleh lah. Kalau sekat 7 orang, 6 orang ni tak lari tubuh. Dulu. Bila mari tua, nak sebut tentang kita makin tua. Sebab tu kita katakan tadi, waktu wa'an jismihi fima ablah. Berkenaan dengan tubuh badan yang Tuhan beri kepada kita ni, dia akan tanya kita,
Mana kamu habis tahu badan yang aku bagi pada kamu ni, sihat badan, anggota kamu elok, kan mana kamu gunakan? Dia akan tanya kita. Dia akan tanya kita ke mana kita gunakan. Kita tak boleh untuk nak melepaskan perkara itu berlalu begitu saja. Ini yang saya katakan tentang apabila manusia itu dia Allah Ta'ala berikan kepada kita dua badan, dia akan tanya. Dan yang ketiganya, Nabi tanya, wa'an malihi min aina tasabahu wa ma anfaqahu. Harta kamu pula ditanya, daripada mana kamu dapat dan ke mana kamu belanja. Tanya. Sebab tu jangan kita duk fikir harta kita ni. Ada ni orang otak sekular ni, dia kata, ustaz, duit haram, duit rasuah ni saya tak bagi makan anak bini. Itu habuan beli tayar kereta dengan minyak tu otak dia. Otak dia tu dia pisah, dia ingat tayar tu saya tak makan. Yang haram ni makan. Buah minyak dia kata tak apa, saya tak makan. Jangan cakap gitu, dia ada kaitan dengan hidup kita. Memang kita beli baju kita, memang kita tak makan. Ini otak yang dia faham. Dia ada kira faham otaknya yang benda tak boleh haram makan. Ni nanti yang otak setengah-setengah otak dia tengok tu, apabila dia pisahkan kehidupan dunia dengan agama, itu yang jadi rosak lah. Kadang-kadang datang fitnah kepada Islam. Kuliah rajin, mari dengar kuliah, mari semain jemaah, subuh-subuh pelima datang dah. Tapi dia berniaga dekat pasar tani, dia tipu orang. Pasal apa? Dia kata, ustaz, dekat surau ada Tuhan, dekat pasar tani itu urusan dunia. Nanti yang kita tengok akhir, kita tengok walau akhir fitnah Imam Zahra. Serban pakai tak buang-buang, kepiah putih tak buang kepala, buang waktu mandi je. Tapi berniaga tipu orang. Pasal apa? Dia ada faham, dia kata Tuhan agama ni waktu duduk dalam surau, dalam masjid kita kena jaga, luar surau kita tak jaga, ni rosak. Dan kan dia kaitan tak boleh dipisahkan, antara dua benda tak boleh dipisahkan. Walaupun kita sebut kata di dalam surau ada Tuhan, dekat pasar pun ada Tuhan, baru tak datang fitnah. Pasal kita kena ingat apa yang kita usahakan atas dunia ni ada kaitan kita waktu kita berada di akhirat nanti. Dia akan tanya kita hutang. Waktu hutang, Nabi tak hendak semayang orang yang berhutang tak bayar. Tak bayar. Bukan berarti orang yang hutang tu dia mati tak wajib kita semayang, kena semayang. Cuma Nabi tak mau semayang, Nabi tak nak beri penghormatan orang yang hutang tak bayar ni. Cuma waktu tu mayat tu ada sahabat kata, ya Rasulullah, aku akan selesaikan. Maka barulah Nabi semayang. Sama juga dengan kes macam Nabi tak nak semayang orang yang bunuh diri. Dia bukan berarti orang bunuh diri tak kena semayang, kena semayang. Cuma orang bunuh diri ini Nabi tak mau semayang. Nabi tak nak berikan penghormatan kepada orang yang bunuh diri. Yang tak kena semayang ni orang mati syahid saja. Nabi tak nak semayang tu, Nabi tak nak memberikan pengiktirafan kepada orang ni, nak beri kemuliaan kepada dia. Hutang bukan zakat ni. Orang yang mati syahid tak terangkat amal dia, tak terangkat amal dia pasal dia berhutang.
Tu betul lah, sebab tu kita berhutang ni, iza tadayantum bidainin faktubuh, apabila kamu berhutang hendaklah kamu tulis. Sebab tu memudahkan. Kalau kita mati besok senang, ada tulisan, ditulis. Tulis supaya memudahkan, supaya orang yang hidup untuk selesaikan. Sebab tu bila kita bincang bab harta faraid, dia faraid diberikan setelah selesainya benda-benda asas, antaranya soal hutang. Selesai yang ni dulu, lepas tu barulah boleh memberikan faraid kepada orang-orang yang layak untuk mendapat harta kita. Ini bab yang berhubung kait dengan soal harta. Lepas tu kita tak boleh, kita nak anggap bahawa hal yang berhubung kait dengan soal harta ni tidak ada kaitan dengan akhirat. Tak betul, dia ada kaitan. Kita tak boleh pisahkan antara satu dengan yang lain, tak boleh. Kita tak boleh pisahkan, kerana dua perkara ini mesti kita disekalikan begitu. Barulah dia tu mampu untuk dia nak jadi kita pisahkan antara mereka ini. Dia tanya, mana kau ambil harta kamu? Sebab tu jangan kita duduk anggap. Lagi tu harta ni kita kena fikir, walaupun sedikit, tetapi di sana ada berkat. Banyak tak ada berkat, tak jadi. Barakah ni yang disebut sebagai untangible, benda yang tak boleh diukur. Dia bukan dalam konteks numbering, bukan bentuk number tau. Barakah ni, misal kita katakan, kalau nasi boleh makan untuk 10 orang, itu kebiasaan normal orang kenyang. Tapi oleh kerana barakahnya, dengan tuan yang jamu tadi kita makan tadi, makan 20 orang pun kenyang, itu barakah nama dia. Kalau nasi itu kenyang untuk 10 orang, makan 3 orang tak kenyang, itu perut stokin. Tu tak berkat nama dia kan. Kita kata tadi, di membarakah. Sebab tu kita katakan ini soal barakah. Ini benda yang tak boleh diukur. Ini perlu kita ambil kira dalam perkara ni. Kita tak boleh kita kata nak melepaskan perkara itu berlalu saja, tidak boleh. Kerana ia ada kaitan dengan harta yang kita dapat, dengan harta yang kita nak belanjakan, semuanya akan dipersoal oleh Allah Ta'ala. Alah, yang tanya, tak mana ambil harta? Mau dapat mana? Tanya itu. Sebab tu kita tak boleh. Kadang kita tak kira ambil harta orang, ambil hak orang, jangan. Ni kadang-kadang kita tengok satu berkenaan dengan harta anak yatim. Tadi makan kita katakan, apalah, anak yatim, yang dikatakan tarif anak yatim ni ialah anak yang mati bapa. Itu anak yatim yang umurnya belum lagi balik, itu anak yatim. Anak yatim ni ialah kematian bapa, bukan kematian mak, kematian bapa. Yang mati pula sebelum balik, itu anak yatim. Kalau bapa dia mati dan umur dia sudah pun balik tua macam kita ni, ini bukan anak yatim, ini anak rais yatim. Itu lain. Yatim ni ialah anak yang kematian sebelum balik. Kematian pula kematian bapa. Dan anak yatim dia tidak termasuklah asnaf zakat. Asnaf zakat, kecuali kalau anak yatim tu dia susah ataupun dia belajar, dia masuklah
Fisabilillah, tapi anak yatim tak boleh. Kerana atas nama anak yatim saja. Kerana yatim ada anak yatim yang kaya. Kan? Anak yatim yang kaya. Yatim bapak dia tinggal rumah sewa banyak sebagainya. Bapak dia dulu masa beli takaful kat dia banyak, isu banyak kat anak-anak dia tu tak nama. Tapi kalau dia nak dapat juga bolehlah, kalau atas asnaf dia tu sebagai pelajar, ya kan? Fisabilillah bolehlah. Jadi kalau atas nama dia tu tidak ada asnaf yang dapat. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam perkara ni kita tengok apa hal yang seperti benda inilah yang perlu kita lihat. Tak boleh makan harta mereka. Kena makan akul mal yatim, makan harta yatim ni salah satu daripada dosa besar. Begitu juga tak boleh kita nak makan harta-harta yang secara batil. Macam Pak Faraid, kita katakan harta adik-beradik kita, kita beri kautim dengan lawyer, cabinet nama kita, bolehlah buat, nak makan. Tapi tuan-tuan, kena ingatlah, tak berkat. Ada satu saya sebutlah, tengok berlaku betul depan mata. Tengok bagaimana orang punya harta tak berkat ni. Kalau di belah Kedah tu orang panggil nama dia panggil Ceti Melayu lah, Ceti Melayu. Sekarang Alung pun ni kan, Ceti Melayu. Zaman dulu orang panggil Haji Padi Kunca. Kalau orang belah Kedah, belah utara tahu. Maksud dia macam ni, dia biasa orang kampung dulu kan, nak pakai duit dia pergi sandar grand pada Pak Haji. Dia orang kaya sikit, okey lah, aku nak pakai duit 1,000, sandar grand, bagi grand kat dia semua, grand tanah orang yang bagi potong nama kan. Tu kita tengok hari nak tebus, biasalah orang Melayu kita macam orang duduk dekat Banyak Gadai kan. Banyak Gadai, sebab tu Banyak Gadai dia letak hari tebus tu hari Sabtu. Hari Sabtu sekali dia datang lewat sikit, dia tutup dah. Jadi esok datang habis ya. Ni sama ya, hari orang nak tebus dia tak ada rumah. Esok orang datang lah, kenapa tak mari semalam? Malah habis tempoh lah kan, habis keping tanah. Memang dia kaya semua lah, Pak Haji tu kaya semua. Yalah, waktu dia masa saya mengaji di Mahat tu, anak dia waktu tu orang kata ada dah pakai motor dah. Motor tu 70-an ni. Anak dia tu hebat, duduk dengan anak-anak sebelum lagi. Hebat. Tapi tuan-tuan tahu apa jadi? Tak berkat harta ni. Bukan sakat anak terpapar, rumah dia duduk tu pun kena lelong. Daripada kaya jutawan dah jadi tak ketahuan. Kih dia pasal jangan main. Harta tak berkat dengan main tu. Harta tak berkat ni ditarik macam-macam tau dah. Ditarik macam-macam kan. Kadang-kadang mari kita buat dah tak betul, kadang-kadang kereta hilang, accident, macam-macam lah. Macam-macam benda ni kan. Bukanlah kita kata kereta orang accident tu harta tak berkat dah. Tapi bila kita ni, tapi kita sebagai orang beriman, kalau berlaku benda macam tu, kita kena recall balik tau apa benda kita buat dengan Tuhan. Macam kita lah kadang-kadang kita jalan-jalan tersepak pendul, kita kena fikir sebelum tu ada benda kita laku benda dengan Tuhan tak betul, cek balik. Ada benda tak betul kita buat dengan Tuhan, Tuhan tu bayar selalu cash kat kita. Bagi orang beriman kena tengok dulu lah. Patutnya bukan kita marah ke Tuhan, ada benda aku ni mungkin dosa dengan Tuhan tadi kan. Kadang-kadang ni betul kan. Sebab tu barakah ni benda yang aku harta tak berkat juga takut. Tak berkat kan. Kita tak keluar zakat, kita apa harta yang kita ambil cara tak betul. Ini semuanya benda yang tak ada dalam kamus-kamus ekonomi sekular ni. Kamu ekonomi Maslow kan sebagainya tak ada benda ni. Adam Smith punya tak mengajar apa. Tapi ialah ini ialah ajar di dalam Islam. Lepas tu kita katakan harta ni akan ditanya kepada kita. Betul dia? Benar. Tu. Kadang-kadang kita tengok kan, aduh jadi macam
rumah-rumah murah. Rumah murah tu kota untuk orang yang memang tak ada rumah, tapi dia ambil semua suku sakat, anak cucu dah dalam perut, buku nama anak dia lagi. Punya dahsyat nak ambil harta kan rumah. Itu tuan-tuan tengok, semua tu haram. Kamu ambil bukan hak kamu. Baru ni saya balik kat kampung saya tu, tanah tu dah terokat tahun 53. Tahun 53 tu ada berapa keluarga, dekat 30 keluarga saya tu. Tuan-tuan bayangkan, tiba-tiba baru ni penghulu panggil nak beritahu, kata tanah tu rupanya dah ada orang yang milik. Mereka duduk tu tahun 53. Bukan tanah bandar, kampung hulu. Kebetulan ada seorang yang peneroka tu, dia boleh tunjuk apa bukti. Dia bertunjuk gambar hak yang dia kebetulan ada gambar waktu tu pakai tali pinggang tu ikat dengan tali pisang. Susah tu kan tali pisang. Tiba-tiba dah ada nama orang lain nak masuk nama. Dia bagi tahu, dia kata ni Haji Ramli ni kata nak ambil tanah aku, angkat mayat aku lah. Kata Pak Cipta ambil. Dia kena kemas tu. Ini mahada ni manusia. Saya berdengar tu memang menyingar. Betul tahun 53 kawan terokat tanah, tiba-tiba orang ambil. Nabi sebut khusus bab orang ambil tanah orang tak betul. Kamu ambil tanah, man akhadal ardah, siapa ambil tanah bizulmin, dengan cara zalim, kadar sedengkal saja, Allah Ta'ala akan belit dia, hempat dia dengan 7 lapis. Sedengkal tau, dapat rumah 50, darat 80, hang mampus besok. Ada ambil tanah orang. Ni apa jenis manusia tu? Habis kat ni kita kata ini kau ingat batu Allah Ta'ala tadi. Tadi kita nak dia tu. Lah, tuan-tuan. Yang heran, saya pun tak tahu. Kita orang jangan jadi kita macam tu. Jangan pakat duk ambil harta cara tak betul. Kita ni bukan hidup lama tu. Yang keduanya, nikmat hidup ni selalu saya sebut. Nikmat hidup apa dia? 40 tahun ke bawah. Baru ada nikmat hidup. Lepas 40 tahun ke atas, tak ada nikmat dah, tak ada life dalam kita. Tak ada. Pada apa? Makan dah kena kontrol. Penyakit pun senang. Dulu saya ingat waktu belajar dulu, kita ingat malam-malam lepas tadi balik library boleh makan nasi lemak kan 2-3 pinggan nasi roti canai setiap malam makan. Sekarang ni bila orang ajak makan, kena fikir dulu. Dulu nak makan, duit tak ada, waktu tu buat makan. Sekarang duit ada, tak boleh makan. Betul tak? Dulu duit tak ada waktu belajar lu kan. Allah, makan terpekim, tengok mari-mari kadang-kadang beasiswa tak dapat makan Maggi ya. Hari makan lalu masya-Allah. Suar bila makan. Sekarang ni duit ada, nak makan tak ada. Dia nak harap lama, kita nak makan lama, makan di akhirat dah lah. Tapi kalau kita dah harta haram, ambil hak orang tak betul, ambil cara harta tak betul, apa nak jadi kita besok? Dah nikmat dunia kita tak dapat banyak. 40 tahun bawah ya, nak makan sedap. Ni masa ada budak-budak ni, makan lalu dia tak nak bantang, hujung lalu lintang patah, semua lalu dia minta ke darah belakang. Dia budak, tak nak apa. Dia tak nak bantang apa. Macam kita duduk budak dulu lah, tak ada masalah apa. Makan lalu. Sekarang tak boleh dah, bukan. Dah kena lep. Betul, boleh dah down. Saya lama tak nak test pun. Ada sebulan ke liter. Kecil manis pun semua tak ada lah. Okey semua, kolesterol. Rupanya test
Betul tak pernah test kedai tak ada tu. Ada kat farmasi tu test tu urin. Apa ni, acid. Test tinggi pula. Allah. Tinggi. Sebulan lepas, semalam saya test pula. Yang aku puasa boleh turun. Naik lagi tinggi pula dah. Terkacau kata. Baru teringat. Rupanya tak boleh nak makan ni apa nama. Letak tinggi pergi para bahaya 8.2. Sebelum tu 7.2. Ini 7.2. Dia 7.1 tu borderline. Saya 7.2. Malam kita test 8.2. Saya makan puasa teringat. Dalam puasa nak makan soya ni punya tak boleh. Soya, antara soya makan kacang ni tinggi. Memang saya punya favourite. Memang kacang-kacang ni kita travel selalu kan. Kacang. Tapi nak satu nikmat yang kita dapat makan kan kacang. Dulu kereta saya mesti penuh kacang. Kita berjalan kan. Kan kacang tak ada. Duit ada, kacang tak boleh beli. Nampak? Tu Tuhan tarik nikmat kata Allah. Tuhan satu tu Tuhan tarik nikmat. Tu jenis orang kata tahu semua apa favourite kita soya tak boleh makan. Habis. Tuhan tarik nikmat dah. Tu kita kata tadi. Ni nak menggambarkan kita. Jadi apalah nasib kita kalau kita pula ambil daripada harta haram, dapat daripada haram, tiba-tiba kita pula tak dimakan banyak orang. Di akhirat pula dikena siksa. Nampak? Itu dia tanya. Dan akhir sekali ialah wa an ilmihi ma za'amila bih. Dan ilmu kamu kemana kamu beramal atau tidak. Sebab tu orang yang ada ilmu ni kena beramal dengan ilmu. Kita ada ilmu, kena menyampaikan dekat orang, kena beritahu kepada orang, dan kena beramal dengan ilmu yang Tuhan beri pada kita. Tak tahu. Kita ada ilmu, tersampaikan ke orang, terangkan ini ilmu sebenar, ini perkara sebenar. Tak boleh kita nak menjadi orang yang menyembunyikan ilmu. Dan kita juga mesti beramal dengan ilmu. Kita beramal. Jangan kita tak beramal dengan ilmu kita. Jangan kita hanyalah beritahu kepada orang sedangkan kita sendiri tak beramal. Tak boleh. Kita kena beramal. Ada orang dapat sikit, dia beramal terus. Jadilah. Macam kita tengok artis-artis kita yang berhijrah, kita tengok dia beramal terus. Hati-hati kita tengok dia dapat sikit, beramal terus. Maknanya baguslah. Jangan pula kita pula bila artis duduk beramal, duduk bersyarah, kita marah ke artis. Ada orang perli baru pakai tudung 2 hari dah nak belagak jadi ustazah. Janganlah gitu. Orang patutnya kita berdoa lah kat dia. Kurang-kurangnya macam saya bercakap, orang tak nak dengar pasal kita dah season dah ustaz. Tapi bila artis bercakap, orang nak dengar. Nampak tak? Tu lain. Macam juga bomo syipak dengan ustaz bercakap, orang dengar cakap bomo syipak lagi. Saya ingat arwah semai kamu. Ini ustaz semai kamu. Ustaz semai kamu dia begitu, dia kata. Ada orang tu dia kata, orang nasihat lama ada rumah dia tu banyak batu-batu. Hang kena buang lah batu rumah ni, tak boleh. Ustaz-ustaz nasihat lama tak pernah pakai. Lagi nasihat lagi banyak lagi patung ni uguh. Tiba-tiba dia sakit. Bila sakit, ustaz-ustaz syipak ni nasihat pukul 8.30, 8.40 buang terus. Padahal ustaz cerita lama dah, tak boleh. Sama juga tadi. Jadi ustaz-ustaz cakap ni lama dah. Tiba-tiba hari ni artis dia bercakap, tiba-tiba kita nak marah artis pula. Tak betul. Saya sebab tu kerana tak apa nak dengki kat dia. Kurang-kurangnya dia telah mengambil sebahagian daripada tugas kita. Baguslah. Kita pun tak teruk dah. Kita pun tak teruk berjalan kan. Teruk juga kan. Malam saya daripada Kuantan malam ni pukul 2 pagi sampai malam. Saya ingat Zul dia mari kedak tu. Dia suruh ni kan. Fikir mata kau boleh syarah ni kau okey lah. Lagi nak ke typing pula okay. Jadi kita pun tak nak tak apalah kalau sebahagian awak ambil tak apa marah. Biar apa kita marah kena perli-perli artis pula. Tak boleh tu. Tak ada. Sama juga orang nak marah kat Ustaz Azhar itu. Hak marah ni bukan orang jahil tau.
Lah, bukan mak rempit marah kat Ustaz Azhar ni. Bukan mak pit haduk marah dekat dengan artis ni. So Ustaz jealous perli. Haduk perli dia. Marah kat Ustaz Azhar. Lah, hang ngajar orang tak ramai, nak marah orang. La ilaha illallah wa rasulullah. Kita kali pasal orang nak mari dengar ceramah kita. Ya apa benda orang manusia ni? Tak faham dia. Nak buat macam mana orang tak ramai ceramah kita? Nak buat macam mana? Takkan nak marah orang. Bukan dipaksa orang nak mari ceramah kita. Tapi kompan ni kita syukurlah. Orang mari dengar macam Ustaz Azhar tu kan. Tengok baru ni saya tengok ada seorang dekat kompak. Dia rambut ada ekor. Gambar kat kereta Ustaz Azhar Idrus. Kita main kan? Tengok tu. Saya dah tengok kan budak-budak mar. Ni satu benda yang kita pun tak tahu ni Tuhan kita bagi kepada dia. Orang-orang yang lah macam papat lebay macam tuan-tuan mari dengan kuliah ni tak apa, tu biasa, itu bukan berita. Ni hak mari dengan kuliah Ustaz Azhar Idrus ni orang yang kita tengok yang rempitnya, rambut panjang, kadang-kadang kapal-kapal pun datang. Ni satu benda yang miracle tau. Benda miracle luar biasa. Jadi kita kena bersyukurlah kat Tuhan. Apalah dia ambil lah tugas tu. Kan? Jangan pula kita pula nak jealous. Kan? Ilmu kita ilmu kan? Saya tak apalah. Kita katakan tadi ialah yang penting Tuhan akan tanya kita maza amila bih, dengan ilmu yang kamu beramalkan tadi. Tuan-tuan, itulah saja saya dapat sampaikan untuk pagi ini, untuk peringatan kepada saya dan juga kepada tuan-tuan semua. Semangat, selamat untuk menyambungkan lagi dengan amal ibadat puasa kita. Dan apa yang penting ialah kita mesti ada azam lah untuk Quran ni. Kita mesti berhabiskan Quran, satu Quran. Mesti ada azam untuk habis satu Quran khatam. Quran ni kebiasaannya, yang ni tuan-tuan tengok ni memang tebal kan. Kebiasaannya satu juzuk ni dia ada 10 muka surat. Okey. Dah 20 muka surat, 10 line. 10 line. Okay. Mudah nak habis. Sebelum zuhur satu line, lepas zuhur satu line, sebelum asar satu line, lepas asar satu line, sebelum subuh satu line, lepas subuh satu line, insya-Allah habis satu juzuk. Jangan tuan-tuan tengok, Allah Ustaz tebal, Ustaz memang tebal. Tengok slide. Slide tu saya ingat kalau orang biasa baca lebih kurang 20 minit lah. Kita orang biasa baca ingat dalam 5 minit, 6 minit, 7 minit habis. Slide. Tak apalah kita 20 minit takkan tak boleh. Facebook 2 jam boleh. Takkan tak boleh lepas nama apa ni tu Quran ni. Kerana Quran ni dah lah pasal apa Quran orang tak beramal dengan Quran ni. Tiba-tiba kita pula tak baca Quran. Pokoknya kita Quran ni syafi' jadi capaan kepada kita. Quran Nabi sebut hujjatul laka wa hujjatu alaika. Quran ni hujah celaka, hujah baik kalau kita tu bercakap, kita berjuang atas Quran. Hujah celaka, hujah laknat kepada kita kalau kita lawan dia. Besok Quran juga akan bersaksi terhadap apa yang kita lakukan tadi. Tuan-tuan, itulah saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Astaghfirullah.